Okey, kita sambung lagi dengan soalan pembetulan kesilapan. Okey. Tengok A ni. Imbangan duga tersebut tidak seimbang. Okey. Sebelah debit 114,580. Sebelah kredit 69,740. Maksudnya tidak seimbang lah. So, anda dikehendaki menyediakan semula imbangan duga berkenaan selepas mengenal pasti kesilapan dan ketinggalan butiran. Okay, maksudnya, dalam imbangan duga ni, okay, ada yang kita tersilap. Tersilap apa? Sepatutnya debit, kita pergi kredit. Sepatutnya kredit, kita debit. Dan kita ada ketinggalan butiran. Ada butiran yang kita tertinggal. Okay? Tak perlu ambil kira kesilapan di B lagi. Okay? Tak perlu lagi yang ni. Terbaiki yang mana ada je dalam imbangan duga. Okey. So, buatlah imbangan duga yang baru. Okey, imbangan duga. Perniagaan. Maju Jaya. Imbangan duga pada 30 Jun 20 at 9. Okey. Debit RM. Okey, inventory 1 Julai. Okey, inventory 1 Julai. Ini adalah inventory awal. Okey, 1 Julai 20X8. Macam mana nak tahu awal ke, Dok? Okey, tengok yang ni. Imbangan duga ni adalah pada 30 Jun 20X9. Maksudnya, akhir tempoh perakaunan kita adalah 30 Jun 20X9. So, inventory 1 Julai 20X8 ni adalah inventory awal. Okey, inventory 1 Julai 20X8, 2000X8. Okey. Inventory awal sebelah debit stok. Stok sebelah debit lah. 2610. Maksudnya ni betul. Okey. Inventory 30 Jun 20X9. Maksudnya inventory akhir. Okey, tolong ingat. Inventory akhir kita tidak letak dalam imbangan duga. Okey. Inventory akhir kita tak letak dalam imbangan duga. So, tak payah letaklah dalam imbangan duga. Okey, so ambilan. Betul tak? Ambilan dibuat kredit. Salah. Ambilan bertambah sebelah debit. So, baikilah. Ambilan sebelah debit 210. Okey, bank overdraft. Overdraft bank. Betul tak sebelah kredit? Betul lah. Sebab apa? Liability. Overdraft bank adalah liability. So, letak sebelah kredit. Overdraft bank. Sebelah kredit. Berapa? 3250. Okey. Akaun belum terima. Akaun belum terima. 2000. Okey, ABT adalah akaun belum terima adalah aset semasa. Okey. Jadi aset bertambah sebelah debit. Maksudnya dia buat betul lah. Okey, salin semula 2000. Akaun belum bayar adalah liability semasa. Sebelah kredit. Okey, ABB bertambah sebelah kredit 2730. Sebab apa? Sebab dia liability. Okey, jualan. Okey, betul tak dia buat sebelah kredit? Betul lah. Jualan bertambah sebelah kredit 39560. Okey, belian pula. Belian dia buat sebelah debit. Betul lah tu. Belian bertambah sebelah debit. Berapa? 19180. Pulangan masuk, duit masuk. Maksudnya awak jual lah. Bila awak jual, duit awak masuk. So, pulangan jualan. Jadi, awak tulis pulangan masuk jugalah. Macam dia. Okey. Pulangan masuk. Pulangan jualan sebelah debit. So, dia buat salah lah ni. Dia buat sebelah kredit. Kita debit 150. Okey. Pulangan jualan. Kalau jualan ni sebelah kredit, pulangan jualan mestilah sebelah debit. Jualan sebelah kredit. Pulangan jualan debit. Okey. Pulangan keluar. Pulangan keluar, duit keluar apabila awak membeli. Apabila pulangan belian, kalau belian debit, belian kan debit. Belian ni debit. Kalau pulangan belian, kredit. Tengok dia buat betul tak? Okay, dia buat betul dah kredit. 2840. Okey, mana? Sewa diterima. Sewa diterima hasil. Mesti sebelah kredit. Dia buat sebelah kredit. Okey, betul dah. Oh, silap ni. Pulangan keluar 200. Okay. Pulangan keluar 200. Okey, sewa diterima hasil. Hasil bertambah kredit. Dia buat betul tak? Betul lah. Dia buat sebelah kredit 2840. Okey. Hutang lapuk terpulih.
Hutang lapuk terpulih adalah hasil. Hasil bertambah sebelah kredit. Tapi dia buat sebelah debit. So, salah lah baiki lah. Okey, hutang lapuk terpulih. Mesti sebelah kredit. Okey, dia hasil 160. Okey, kadar bayaran adalah belanja. Belanja sebelah debit. Dah betul dah dia buat tu. Okey, gaji belanja juga. Sebelah debit 2,500. Okey, belanja am. Belanja am, belanjalah sebelah debit 130. Mana lagi? Kenderaan. Kenderaan adalah aset. Okey, aset sebelah debit. Aset bertambah sebelah debit 18,000. Okey. Okey, apa lagi? Premis. Premis adalah bangunan, aset. Aset bangunan adalah aset. Aset bertambah sebelah debit 65,000. Okey. Pinjaman adalah liability. Liability bertambah sebelah kredit 20,000. Faedah atas pinjaman. Kita pinjam, kita dikenakan faedah. Jadi faedah atas pinjaman ni belanja lah sebelah debit. Dia buat salah lah, dia buat sebelah kredit, sepatutnya debit. Okey, faedah atas pinjaman. Sebelah mana? Sebelah debit 800. Okey, sewa dibayar. Kita bayar sewa, belanja lah. Okey, belanja sebelah debit. Belanja bertambah debit. Berapa? 200. Okey, kira. Okey, kira. Ambil kalkulator, kira sama ke tak, imbang ke tak. 2610, 210, 2000, 19180, 150, 960, 2500, 130, 18,000, 65,000, 800, 200, 111,740. Okey, sebelah kredit pula. 3250, 2730, 39560, 200, 2840, 160, 20,000. Okey, kita dapat 68740. Imbang ke tak imbang? Tak imbang lah. Okey, tak imbang. So maksudnya ada butiran yang tertinggal catat. Okey, ada. Okey, so apa yang tertinggal catat? Okey, tengok dah ni kan. Ada tak modal? Okey, modal awal ni wajib ada dalam imbangan duga. Kita nak berniaga, untuk memulakan perniagaan, kita mesti ada modal. Okey, so itu modal awal lah untuk memulakan perniagaan. So mana ada modal awal? Ada tak modal awal dalam imbangan duga kita? Tak ada. So macam mana kita nak cari? Okey, modal awal berapa bulan? Sama dengan inventory awal lah. Okey, sama dengan inventory awal 1 Julai 20x8. Modal bertambah sebelah kredit. So tolak je lah. Okey, tolak. 111,740, 111,740 tolak 68,740. Okey, 43,000. 43,000. So 111,740. Okey, barulah imbang. Okey, kita dah selesai dah A. Okey, dah selesai A. Okey, B pula. Setelah imbangan duga disediakan di 5A, imbangan duga ni lah. Kesilapan berikut telah ditemui. Okey, ada berapa kesilapan? 1, 2, 3, 4, 5 kesilapan. Anda dikehendaki menyediakan catatan jurnal untuk membetulkan kesilapan berkenaan. Keterangan tidak diperlukan. So, awak kena catat jurnal. Okey, untuk kesilapan ni. Okey, buatlah. Okey. Okey, tengok satu Roman. Belanja kenderaan 120 telah direkodkan dalam dalam akaun kenderaan. Okey, 120 sebenarnya adalah belanja kenderaan, tapi awak dah rekod dalam akaun kenderaan. So awak kena tolak balik akaun kenderaan ni. Kenapa tolak? Sebab 120 bukan milik dia, tapi awak rekod dalam akaun dia. So tolak semula lah. Okey, tolak 120. Belanja kenderaan kena tambah 120. Kenapa tambah 120? Sebab 120 milik belanja kenderaan. 120 ni adalah belanja kenderaan. Okey.
Akaun kenderaan asal dia debit. Bila kita tolak, kredit. Akaun belanja asal dia debit. Bila kita tambah, maksudnya debit. So, debit apa? Debit. Okay, debit. Belanja. Kenderaan. Debit yang ni lah ikut yang kita betulkan. Kita dah betulkan. So, debit belanja kenderaan 120. Kredit apa? Kredit akaun kenderaan 120. Okey. Okey, tengok nombor 2. Kadar bayaran yang telah dijelaskan dengan cek sebanyak 230 telah direkodkan sebagai 320. Okey, awak rekod 320. Okey, cikgu saya rasa pening lah baca ayat ni. Kalau rasa susah tak boleh buat terus, gunalah 3 kolom tu, formula 3 kolom. Okey, betul? Salah atau yang dicatat? Pembetulan. Okey, baca dulu ayat yang penyataan dia sebelum kita catat. Sebelum kita catat tu apa penyataan dia? Okey. Telah direkodkan. Yang ni kita catat yang ni. Sebelum kita catat yang ni lah ayat dia. Kadar bayaran yang telah dijelaskan dengan cek sebanyak 230. Okey, yang tu adalah yang betul. Yang sebetulnya kita bayar guna cek, bank lah. So, duit dalam bank kita bertambah ke berkurang bila kita bayar? Berkurang sebanyak 230. Okey. Kadar bayaran kita. Okey, belanja kita bertambah 230. Tetapi macam mana kita rekod? Telah direkodkan sebagai 320. Kesilapan amount. Kita rekod salah, amount yang salah. Macam mana kita rekod? Kita rekod macam ni. Tolak tambah ni sama je lah. Sebab yang ni betul kita rekod. Cuma kita silap amount je. Kita silap rekod sebagai 320. Sepatutnya 230. So, macam mana nak buat pembetulan? Okey, bank baki nombor dia adalah debit. Kadar bayaran belanja baki nombor dia pun debit. Okey. Yang betul salin je. Tolak 230. Yang salah ubahlah. Tolak kita tambah 230. 230. Tengok salah, tengok betul-betul. 320. So kira lah berapa dapat? 23 tambah tolak 320. Tolak 320. Tolak berapa tu? 230. Okey, 90. Tambah ke tolak kat depan dia? Tengok nombor besar. Jadi tambah. Debit. Bank asal debit. Kalau tambah maksudnya debit. Selesai yang ni pula. Okey, betul ikut je. Betul. Tambah 230. Kita tambah juga sebab dia betul. Kita ikut je lah. Okey, yang salah kita tambah 320. Jadi kita kena tolak 320. Okey. So, berapa jawapan dia? 90. Tolak ke tambah? Tengok yang besar, nombor besar dia tu. Tolak. Kadar bayaran asalnya debit. Bila tolak, maksudnya kredit. So, debit yang mana? Kredit yang mana? Debit bank. Okey, debit bank 90. Okey. Kredit. Okey, kredit kadar bayaran belanja 90. Sepatutnya kita catat 230 je pun. Tapi kita catat 320. Terlebih catat ni. Okey, next. Nombor 3. Cek yang diterima daripada pelanggan kredit dan dibankkan bernilai 440 telah dipulangkan dan ditanda rujuk penyuruh bayar oleh bank. Okey. Maksudnya kita dah terima cek daripada pelanggan kita, dia bayar hutang dia, pelanggan kredit ni, dia berhutang kita dulu. So dia bayar, kita pun nak pergi bank in kan? Nak pergi bank, kita nak tunaikan cek tersebut. Kita pergi bank lah. Lepas tu bank tidak terima rujuk penyuruh bayar tu. Bank tak terima lah. Okay? Bank tak terima. So apa yang kita kena buat? Ini belum rekod ni. Okay? Bukan kesilapan catatan ni. Kesilapan yang catatan yang belum kita rekod. So kita rekod lah. Macam mana? Bila kita terima cek tak layan ni. Cek tak laku, cek tak layan. Macam mana kita buat? Okay, kita catat lah.
Bila kita terima cek tak laku, duit dalam bank kita akan berkurang semula. Bank berkurang, kredit. Kenapa bank berkurang? Sebab masa dibayar tu, kita catat duit dalam bank kita bertambah. Kita tak tahu lagi cek tu tak laku kan. So kita catat bank kita, duit dalam bank kita bertambah, debit. Bila kita tahu cek tu tak laku, kita tolak semula duit dalam bank kita. So kredit lah. Okay. Kredit bank. Berapa? 440. Okay. Debit ni apa? Debit ABT. Okay. Akaun belum terima. Kenapa bila dia bayar dekat kita, kita pun catat lah. Okay, dia bagi cek kita pun catat lah. ABT kita berkurang sebab dia dah bayar. Kita tak tahu pun cek tu tak laku. Bila kita tahu cek tu tak laku, kita tambah balik hutang dia. So, ABT kita bertambah. ABT kita bertambah sebelah debit. Okay. Okay, berikutnya nombor. Okay, tengok nombor 4. Belian barang niaga 360 telah didebitkan dalam akaun belian sebagai 380. Manakala akaun kadar bayaran telah terkurang catat sebanyak 20. Okey, kalau rasa susah, guna formula 3 kolom ni. Okey. Belian barang niaga 360. Tengok, kita baca penyataan sebelum kita catat. Okey, kita catat telah didebitkan. So, penyataan ni lah sebelum ayat tu. Belian barang niaga 360. Bila kita beli barang niaga, belian kita bertambah. Okey. Belian kita bertambah sebanyak 360. Kita beli guna cara apa? Ada tak dia bagi tahu? Tak ada. Dia tak bagi tahu pun. Kita beli secara kredit ke? Bayar dengan tunai ke? Guna bank ke? Tak ada. Okey, tengok pula yang kita dah catat macam mana. Telah didebitkan dalam akaun belian. Debit akaun belian sebanyak 440. Sorry, silap baca. Sebanyak 380. Okey? Ada tak dia bagi tahu dia silap catat cara dia bayar? Tak ada kan? So, kita anggap betul lah. Okay? Kita anggap catatan untuk bayaran beli barang niaga tu dah betul. So, tak payah catat. Okay? Okay, belian asal dia adalah debit. Okay, nombor dia debit. Yang kita catat debit 380. Debit, tambah. Ni tambah. Betul dah. Yang salah adalah amount. Sepatutnya 360. Tapi kita catat 380. Okay, so macam mana nak betulkan dia? Yang betul salin je. Yang salah baiki. Kalau dia tambah, kita tolak. Okay, so tak cukup. 360, 380. Tolak lah. 380. Tolak 360. 380, tolak 360. 20. Okay, so tambah ke tolak? Tengok nombor besar ni. 380 tolak. Okay, asal belian debit. Bila tolak, kredit. Okay. Sambung pula ayat dia. Ada lagi ayat dia tu. Manakala akaun kadar bayaran telah terkurang catat. Kita terkurang catat RM20. Okey. Okey, kadar bayaran adalah belanja. So, baki nombor belanja adalah debit. Terkurang catat. Sepatutnya yang betul kita catat lagi RM20. Tambah lagi RM20. Tapi kita tidak catat. Terkurang catat. Kita tak catat RM20 ni. So, yang betulnya kena tambah lagi RM20. Jadi, salin je lah. Tambah RM20. Terkurang catat ni kita lupa nak catat RM20 ni. Kurang catat RM20. So catatlah RM20. Okey. So tambah, asal dia debit, dia pun debit lah. Okey. So yang mana debit, yang mana kredit? Debit kadar bayaran. Okey, debit kadar bayaran RM20. Belanja bertambahlah RM20 sebab terkurang catat tadi. So kita baru nak catat. Jadi belanja kita bertambahlah RM20. Okey, kredit. Tak payah buat debit ni. Okey. Baiki sikit ni. Okey, kredit apa? Kredit belian RM20. Kredit belian RM20. Okey, ada lagi tak? Ada lagi. Okey, tengok nombor 5. Nota kredit 170 daripada pembeli kredit telah didebitkan dalam akaun pulangan keluar dan dikreditkan dalam akaun belum bayar. Okey, jadi kita kena tahu dulu penyataan yang perlu kita baca. Okey, sebelum kita catat apa penyataan tu. Sekarang kita dah debitkan dalam akaun pulangan keluar. So, ayat sebelum tu adalah nota kredit 170 daripada pembekal kredit. Okey. Siapa yang keluarkan nota kredit? Pembekal, okey, daripada pembekal. So, nota kredit ni apa? Nota kredit dalam bab 3 kita belajar kan. So, nota kredit ni adalah nota yang telah dihantar, okey, untuk memberitahu pembeli bahawa baki hutang dia berkurang. So, sekarang siapa yang hantar nota dekat kita?
pembekal. So, hutang siapa yang berkurang? Hutang kita lah berkurang. Sebab apa? Sebab pembekal tu yang bagi nota kredit dekat kita. Okay, so hutang kita berkurang. Bila hutang kita berkurang, maksudnya kita telah memulangkan barang niaga. Okay, so yang betul, catatan betul dia, pulangan belian lah. Kita beli, kita pulangkan. Pulangan belian kita bertambah sebanyak 170. Okay, 170. Tapi kita debit dalam akaun pulangan keluar. Okay, kita debit dalam akaun pulangan keluar, bukan pulangan belian. Okay, sorry. Baca betul-betul akaun pulangan keluar tu, akaun pulangan apa? Duit keluar. Akaun pulangan belian lah. Betul lah. Kita debit sebanyak 170. Okay, pulangan belian, baki nombor dia adalah kredit. Bila kita debit, kita tolak. Sepatutnya yang betul tambah, tapi kita dah tolak. So macam mana nak buat pembetulan dia? Tiru je yang betul, tambah 170. Lepas tu yang salah kena baikilah, yang salah tolak. Jadi kita tambahlah 170. So 204, 340. Okay, tambah kredit, tambah. So kredit. Okay, satu lagi, dan dikreditkan ke dalam akaun belum bayar. Okay, bila kita, maksudnya ada kaitan dengan akaun belum bayar ni. Okay, maksudnya kalau yang betul, bila kita pulangkan barang kepada pembekal, akaun belum bayar kita pun berkurang. Okay, hutang kita pun berkurang. Okay, ABB berkurang sebanyak 170. Sebab apa? Sebab kita pulangkan barang. Okay, jadi kat sini sikit. Tapi kita dah catat macam mana? Kita catat kredit dalam akaun belum bayar kita 170. Okay, kredit ni tambah ke tolak? Okay, ABB bagi nombor dia kredit. Bila kita kredit juga, kita tambah. Okay, so apa kesilapan kita sebenarnya? Kita silap. Kita tengok yang betul ni, pulangan belian yang betul tambah 170, tapi kita dah tolak 170. Okay, kalau tolak ni debit. So kalau tambah ni sebenarnya apa? Ni kredit bagi nombor kredit. Kalau tambah kredit bagi nombor ABB kredit. Kalau tolak debit. Okay, yang betul sepatutnya kita kredit pulangan belian, tapi kita dah debit pulangan belian. ABB sepatutnya kita debit, tapi kita kredit. Bila tersilap debit kredit ni, amount sama tapi tersilap debit. Sepatutnya yang debit kita kredit. Okay, yang kredit kita debit. Itu adalah kesilapan terbalik songsang. Okay, so baikilah. Yang betul tiru je, yang salah tambah 170 tolak 170. Jadi 340 tolak. Okay, ABB asalnya kredit. Bila tolak debit. Kesimpulan dia macam ni. Bila berlaku kesilapan terbalik ni macam mana? Yang sepatut kita debit, kita kredit. Okay, yang sepatut kita kredit, kita debit. Akaun dah sama, amount dah sama, dah betul. Akaun pun dah betul, tapi tersilap debit, tersilap kredit. Itu adalah kesilapan terbalik. Okay, bila kesilapan terbalik, kita doublekan. Okay, kita doublekan jumlah dia. Kalau jumlah dia 170, kalau double, jadi 340. Okay, ada banyak cara ni. Okay, ABB debit 340. Okay, 340. Kredit apa? Kredit pulangan belian 340. Okay, siap.